Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kita kembali untuk hari ini disebabkan tadi ada masalah Google Meet, ada masalah lain. Jadi tak apa, kita ambil alternatif lain untuk buat video, okay? Jadi awak boleh tonton video ni sambil tu semak jawapan awak. Jika ada sebarang persoalan ataupun sebarang pertanyaan, boleh terus tanya dalam Telegram, okay? Okay, jadilah kita teruskanlah kepada praktis sendiri 3 poin kursi tanpa buang masa, okay? Okey, satu, tulis kesimpulan bagi setiap hujah didaktif berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Okey, A, premis 1. Semua murid Pak Amanah menggunakan buku teks digital. Premis 2, okey, jadi ini ada dia guna semua A ialah B. Previna seorang murid Pak Amanah. Okey, C ialah A. Jadi jawapan dia adalah C ialah B sebab dia ikut bentuk 1. Prevena menggunakan buku teks digital. Okey, tengok B pula. Premis 1 dia guna jika dan maka. Jadi ni akan menjadi P, ni akan menjadi Q. Right. So, premis 2 Kamil menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Maka ni menjadi P. Dia menggunakan bentuk 2. Okey, bentuk 2. Jadi Kamil menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Teruskan tadi premis 2 jadi dia guna bentuk 2, betul tak? Bentuk 2 maka ni adalah P. Jadi kesimpulan akan menjadi Q. Ambil jelas mula. Kaimeng mendapat hadiah tunai RM200. Okey, jadi kita teruskan dengan next slide. C. Premis 1 dia menggunakan jika dan maka. Jadi ini adalah P dan Q. Okey, kita tengok premis 2. Segi 4 PQRS bukan segi 4 sama. Bermaksud dia bukankan. Dia dah buat penafian di situ. Jadi ini akan jadi tilde Q. Alright. Dia ambil daripada Q, betul tak? Kenyataan sama, segi 4 sama. Okey. Kesimpulan pula dia akan jadi segi 4 PQRS bukan poligon sekata. Dia akan jadi tilde P. Alright, mengikut bentuk 3. Kita teruskan dengan soalan D. Premis 1 dia guna hingword semua. Jadi ini adalah bentuk yang pertama. Okey, maka dia akan menjadi segi 3 sama kaki ialah A. Satu paksi simetri adalah B. Premis 2 pula segi 3 ABC ialah segi 3 sama kaki. Ini adalah C ialah A. Jadi jawapan dia mestilah mengikut bentuk 1. C ialah B. Segi 3 ABC mempunyai satu paksi simetri. Okey. E pula. Premis 1 jika dan maka. Okey. Jadi ini adalah jika dan maka 3M sama dengan 2N akan jadi P. M nisbah N 2 nisbah 3 akan jadi Q. Okey, jadi premis 2 dia mengikut je atas P, maka dia akan jadi P. Ini adalah bentuk yang kedua. Kesimpulan pula akan menjadi Q sahaja semula sebab dia mengikut bentuk 2 kan, tak ada perubahan. Okey, ini untuk slide yang kedua, jelas. Okey, teruskan dengan slide yang ketiga. Okey, premis 1 dia guna jika dan maka. Jadi ini akan jadi P, ini akan jadi Q. Jadi premis 2 dia gunakan, okey, nampak tak? Dia gunakan Q, konsep Q, tapi dia penafiankan, dia tildakan Q tu, dia terbalikkan anak panah. Okey, jadi dia tak tulis sama dengan sebab apa? M ni dah termasuk dengan 12. M ni lebih besar dan sama dengan 12. Jadi kita tak boleh tulis M ni lebih kecil dan sama dengan 12 sebab akan termasuk nombor 12 kali, betul tak? Jadi kita buang sama dengan tu. Dia akan jadi M lebih kecil sama M lebih kecil dengan 12. Jadi bila tukar kesimpulan, dia akan ubah juga anak panah, tapi jangan letak sama dengan. Dia akan jadi M tambah 3 lebih besar 2M tolak 9. Okey, ni jelas tak untuk praktis sendiri 3.2 C. Okey, ada soalan beritahu, okey? Okey, nombor 2. Tulis premis bagi setiap hujah didaktif berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah. Jadi yang ni dia bukan tanya kesimpulan, dia tanya premis 1 dengan premis 2. Okey. Nombor A. Premis 1, semua garis lurus yang mempunyai kecoran sifar selari dengan paksi X. Okey, jadi ni adalah semua. Okey, dia guna bentuk 1, ni adalah A, ni adalah B. Okey, kesimpulan pula mesti dia akan jadi C ialah B. Okey, betul. Okey, jadi bila premis 2 kita akan bentuk C ialah A. Jadi dia akan jadi garis lurus AB mempunyai kecerunan sifar. Okey, teruskan dengan B. Okey. Premis 1 dia kosongkan. Jadi kita tak tahu sama ada dia gunakan keyword yang mana, semua ke, jika ke, maka ke. Tapi tak apa, boleh tengok dengan premis 2 dan kesimpulan.
Okey, premis 2 kesimpulan. Okey, premis 2 891 ialah gandaan 9. Okey, macam mana nak tahu dia ni guna bentuk semua ke jika maka? Kita tengok nilai yang ada kat depan dia. 891 dengan 891. Dia gunakan nilai yang sama. Bermaksud dia adalah pemboleh ubah yang sama nilai. Jadi, ini adalah C. Okey, jadi kalau C dia akan guna bentuk satulah kan? Gandaan 9 akan jadi A dan boleh dibahagi tepat dengan 3 akan jadi B. Maka ia akan menjadi semua gandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 3. Senang kan? Okey. Jadi teruskan dengan C. Okey. Jika dan maka dia gunakan. Jadi ni akan jadi P, ni akan jadi Q. Selepas itu kita tengok kesimpulan pula. Poligon P mempunyai 9 bucu. Dia ambil je daripada kenyataan yang ke atas, maknanya jadi Q lah. Okey, maka premis 2 jawapannya adalah P. Poligon P ialah nonagon. Okey, jelas tak setakat ni? Okey, kita teruskan dengan D. Okey, X lebih besar dengan 6. X lebih besar daripada 4. Okey, macam mana Miza keliru kan? Dia boleh jadi bentuk 2, boleh jadi bentuk 3. Tetapi kebiasaannya jika dia tak bagi apa-apa bagi tahu, kita akan ambil dia sebagai bentuk 2. Maknanya kita akan kenal pasti dia sebagai P, yang kesimpulan akan jadi Q. Jadi kita akan ambil jika X lebih besar daripada 6, maka X lebih besar daripada 4. Okey, E pula. Premis 1. Jika hari ini hujan, maka suhu bilik adalah kurang daripada 19 darjah Celsius. Pelat saya. Okey, jika dan maka. Okey, ni yang jadi P, ni akan jadi Q. Kita tengok kesimpulan. Hari ini tidak hujan. Okey, nampak tak? Dia tildakan elemen P. Maksud dia ambil bentuk yang ke-3. Maka kita akan, jawapannya akan jadi suhu bilik adalah tidak kurang daripada 19 darjah Celsius. Ya Allah, pelat. Celsius. Tak apalah, boleh dah tukar faham kan? Okey, kenapa tidak boleh suhu bilik adalah lebih daripada 19 darjah Celsius? Sebab bila awak belajar penafian dulu, ingat tak? Dia suruh tambah tidak atau bukan kepada pernyataan tersebut. That's why kita kena tambah tidak, bukannya kita tukar ayat tu kepada berlebihan. Okey, kita kena tengok kesesuaian soalan juga. Jadi ini lebih sesuai kita letak tidak dan bukan daripada kita letak berlebihan. Tidak lebih. Okey, jawapannya adalah suhu bilik adalah tidak kurang daripada 19 darjah Celsius. Okey, F pula. Okey, so ini adalah tilde Q. Sebab apa? Macam biasa saya cakap, bila dia dah menafikan kenyataan tu, dia letak sempang. Nampak tak? Dia letak sempang, dia tidak sama dengan. Okey, jadi dia jadi tilde Q. Kesimpulan pula dia akan jadi tilde P sebab dia ikut bentuk 3. Maka dia punya premis satu akan jadi jika 3x tolak 8 sama dengan 16, maka x sama dengan 8. Alright. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okay, let's move on to the next question. Practice komprehensif soalan 7 ada typo sini, ignore je. Okay, teruskan. Nombor 7. Soalan 7 je kan? Lengkapkan hujah berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Jadi masih hujah didaktif yang sah dan munasabah. Okay, premis 1 dia gunakan semua jadi bentuk 1. Okay, ni akan jadi A, ni akan jadi B. Jadi premis 2 pula, 2 ialah faktor bagi C. Dia akan jadi C lah. Okay, sebab kita ikut bentuk 1. Ni adalah A. Alright, lepas tu kesimpulan akan menjadi C ialah B. Maka 2 ialah faktor bagi 8. Okay, tengok kepada B pula. Jika X sama dengan 5, maka 2X tambah 8 sama dengan 18. Premis 2, okay, kita tak ada lagi, dikosongkan. Tengok kesimpulan. 2, ni jika dia guna maka. Okay, P dengan Q. Okay, kesimpulan pula. 2X tambah 8 sama dengan 18. Jadi dia mengikut je yang atas Q. Tak ada perubahan tilde ke apa. Tak ada penafian. Okay, premis 2 menjadi X sama dengan 5. Okay, ambil je tu Q. Okay, tengok yang C pula. Okay, C cos 2A alpha tambah cos 2 beta tidak sama dengan 1. Okay, jadi ni adalah tilde Q sebab dia letak tidak sama dengan. Okay, kesimpulan pula alpha tidak sama dengan beta. Jadi ini adalah tilde P. Maka jawapan dia adalah mengikut bentuk 3. Dia akan jadi jika alpha sama dengan beta, maka sin cos 2 alpha tambah cos 2 tambah cos 2 beta akan sama dengan 1. Okay, next question D.
Dia guna jika, dia guna maka, ni akan jadi P, ni akan jadi Q. Okey, 54 boleh dibagi tepat dengan 18. Okey, dia dah gantikan nilai P tu dengan 54. Okey, tak apa. Teruskan je. Okey, dia boleh bagi tepat, maknanya dia ambil elemen yang mana? P. P, okey. Dia ambil P, jadi kesimpulan akan jadi 54 ialah gandaan bagi 18. Okey, E. Premis 1, dia guna jika dengan maka. Okey. Jadi ini akan jadi P, ini akan jadi Q. Kesimpulan dia berubah. Nampak tak anak panah dia berubah. Dia tak guna P yang asal, tapi dia letakkan penafian kat situ, tilde P. So, kita akan guna ikut bentuk 3. Dia akan jadi M lebih kecil dan sama dengan kosong. Sebab apa? Dekat atas ni tak ada sama dengan. Bila kita tukarkan, kita letak sama dengan. Dia lebih besar dan sama dengan. Okey? Okey, F pula. Semua, dia guna semua. Okey, so semua A ialah B. Fungsi GX mempunyai titik pusingan. Okey, ni C, ni B. Sebab dia guna semua kan. Jadi premis 2 akan menjadi fungsi GX ialah fungsi kuadratik. Okey, C ialah A lah, dia akan ambil. Lepas tu kita tengok kepada praktiskan diri. Macam mana saya boleh ajar salah praktis ni? Dua kali melakukan kesilapan yang sama. Okey, tak apa. Asalkan boleh faham. Okey, 3.2D Okey, tentukan sama ada hujan yang diberikan kuat atau lemah serta meyakinkan atau tidak meyakinkan. Berikan justifikasi anda. Jadi ini ada kategori hujan induktif. So kita kena tentukan pertama sekali dia kuat atau lemah. Sebab daripada tengok kesimpulan. Okey, ingat pada pelajaran lepas. Lepas tu nak tentukan dia meyakinkan atau tidak, kita kena tengok premis-premis yang lain. Kalau benar semua, maka dia akan jadi meyakinkan. Okey? Jadi kita tengok nombor 1. Kesimpulan terus tau, tengok kesimpulan terus. Semua perabot diperbuat daripada kayu. Betul ke semua perabot dibuat daripada kayu? Ada yang dibuat daripada plastik, ada yang dibuat daripada besi. Okey, jadi kenyataan ni boleh jadi palsu sebab dia tak terangkan lagi terperinci perabot kat mana. Betul. So dia adalah palsu. Jadi ini adalah hujah yang lemah. Okey, lemah dah decide dah. Okey, lepas tu kita tengok nak yakin ke tak, kita tengok premis 1. Meja diperbuat daripada kayu. Okey, betul. Betul lah kan? Sebab dia dah nyatakan kat situ meja dibuat daripada kayu. Kerusi dibuat daripada kayu. Benar. Almari dibuat daripada kayu. Okey, benar. Jadi jawapan dia hujah lemah. Okey, sebab tadi lemah sebab dia palsukan kesimpulan. Dan tidak meyakinkan kerana kesimpulan mungkin palsu. Okey, jelas. Nombor 2 pula. Kita tengok kesimpulan terus. K kuasa M N dia akan menjadi K M darab N. Okey, ni betul. Betul kan konsep dia memang macam itu. Okey, kita tengok. Premis 1. Ini adalah hujan yang kuat lah. Kita dah tahu dah dia kuat. Okey, 52 memang darab dia dapat 10. Betul. 8 darab 2 betul 16. So, hujah ini adalah hujah kuat dan meyakinkan. Okey, kita tengok 3 pula. Nombor 3. Tengok kesimpulan terus. 2 kuasa N boleh dibagi tepat dengan 4. Betul ke? 2 kuasa N. Maknanya N tu boleh jadi apa saja nombor yang ada kat dunia ni. Okey, sikit. Jadi, bila kita fikir balik, 2 kuasa 1. N tu bila kita letak 1. 2 kuasa 1. Boleh dibagi tepat dengan 4 ke? Tak boleh sebab akan dapat pecahan. Jadi, dia adalah kenyataan yang palsu. Dia adalah hujah yang lemah. Okey, so kita tengok 2 kuasa 3 boleh dibagi tepat dengan 4. Betul lah, boleh, memang boleh. Kalau tak percaya tekan kalkulator. 2 kuasa 5 boleh dibagi tepat dengan 4. Betul, boleh. Jadi hujah ini lemah dan tidak meyakinkan kerana kesimpulan mungkin palsu. Okey, teruskan dengan nombor 4. Okey, tengok kesimpulan terus. Hasil darab gandaan 2 dan 5 berakhir dengan digit kosong. Okey, kenyataannya adalah benar. Kalau tak percaya, try lah semua nombor yang ada. Memang akan dapat 5 dengan kosong. Lepas tu premis 1. 2 darab 5 dapat 10, betul. 4 darab 5 dapat 20, betul. 6 darab 5 dapat 30, betul. Maksudnya hujah ni adalah hujah yang kuat dan meyakinkan. Okey, tengok nombor 5 pula. Semua gandaan 6 ialah nombor genap. Okey, kenyataannya benar. Okey, kalau tengok CV6 lah. CV6 memang semua adalah nombor genap. Jadi ini adalah hujah yang kuat. Lepas tu tengok premis pertama. 24 ialah gandaan 6. 36 ialah gandaan 6, betul. 40 ialah gandaan 6. Palsu, bukan bukan. Kalau tengok kategori sifir tak ada pun 40. Laju sangat saya cakap kan. 40 ialah gandaan 6. Okey, jadi hujah ini adalah hujah yang kuat tetapi tidak meyakinkan kerana premis adalah palsu. Okey, jadi kita tengok nombor 6.
Kesimpulan, semua haiwan mempunyai 4 kaki. Palsu, mana ada semua haiwan? Ada yang ada 8 kaki, ada yang ada 6 kaki. Okay, depends pada haiwan tu sebab sekarang dia tak terperincikan haiwan apa. Okay, jadi ini adalah palsu. So dia hujah yang lemah. Okay, premis 1, tikus mempunyai 4 kaki. Betul lah. Kucing mempunyai 4 kaki. Betul lah. Kuda mempunyai 4 kaki. Betul lah. Jadi hujah ni lemah dan tidak meyakinkan kerana kesimpulan mungkin palsu. Alright, next. Praktiskan diri 3.2E. Okay, kita tengok okay, dia suruh bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi setiap pola number yang berikut. Okay, jadi ini dia suruh daripada induktif kan, kita belajar dia buat kesimpulan yang umum. Induktif ni kesimpulan umum daripada khusus ke umum. Jadi mula-mula step pertama kita kena potong. Yang sebelah sini kita nak tengok kan. Lepas tu ini adalah nombor yang sama 3, jadi salin je lah balik. Sebelah ni 3 darab ni samalah kan, salin je balik. Okey, 1, 2, 3, 4 ni adalah yang berbeza. Jadi kita akan labelkan dia N sebab dia secara berturutan. 3N, negatif 1 sama, salin dia balik. Okey, jangan lupa labelkan N tu sama dengan berapa. Mula daripada nilai berapa untuk yang pertama ini. Okey, jadi 1, 2, 3, 4. Alright. Next, nombor 2. Jadi ni potong. Okey, kita tengok mana sama. 5 sama kan? Per 5 ni, per 5, per 5, per 5. Okey, yang berbeza adalah atas. 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan menghasilkan N per 5. Okey, jadi N tu adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, nombor 3 pula. Ni potong. Okey, yang ni 2 sama. Okey, ni berbeza. Ni berbeza. Hari tu saya dah terangkan dekat kelas. Tapi tak apa, saya terangkan semula. Jadi kita akan ambil yang nilai yang lebih teratur. Okey, lebih teratur adalah sebelah 0, 1, 2, 3. Dia bermula pada nilai kosong N tu. Jadi kita akan dapat hasil 2 dalam kurungan N kuasa 3 tambah N. Okey, jelas tak jelas? Nombor 4 pula. Okey, ini potong. Ni jadi 20, tolak dia sama. Okey, 20 tolak 4 adalah nilai sama. So salin je semula. Yang berubah adalah 0, 1, 2, 3. Itu adalah nilai N. Jadi 20 tolak 4 kuasa N. Okey, itu saja untuk nombor praktiskan diri 3.2E. Okey, sekarang ni kita akan masuk praktiskan diri 3.2F. Yang paling susah lah untuk kamu sebenarnya. Sebab benda ni kamu belajar benda-benda basic tadi kan, benda-benda yang senang, direct question. But now dia lebih kepada soalan yang menyebabkan penyelesaian masalah. Jadi ini yang akan melahirkan critical thinking kamu. Macam mana kamu jawab soalan tu. Okey, jadi kita tengok nombor 1. Kadar bayaran letak kereta dalam hotel Cahaya dihitung mengikut kadar berikut. Jadi 1 jam pertama atau sebahagian daripada ni adalah RM6. Setiap jam berikut hingga jam ke-6 RM5. Setiap jam yang seterusnya adalah RM3. Jadi kita baca Zainuddin meletakkan kereta ini dari jam 07.50 untuk menghadiri kursus di hotel Cahaya. Jadi dia guna 24 hour system lah. Selepas kursusnya, Zainuddin mengambil keretanya pada jam 17.25. Hitung secara didaktif jumlah bayaran yang Zainuddin perlu bayar sebelum keluar dari tempat kerja. Dari tempat letak kereta. Jadi keyword dia sekarang ni didaktif, bermaksud daripada umum ke khusus. Jadi dia suruh cari nilai yang lebih terperinci. Okey, khusus kan? Kesimpulan dia khusus. Okey, kita tengok lagi keyword apa yang ada kat sini. Okey, kita nak kira dia daripada dia parking daripada 07.50 sampai 17.25. Jadi dia nak tahu kan jumlah bayaran yang perlu dibayar. Untuk tahu jumlah bayaran, kena tahu jumlah berapa jam dia parking kat situ. Jadi kita nak kira masa dia letakkan kereta dalam jam. Okey, nak kira macam mana? Tolakkanlah. 17.25 tolak dengan 07.50, 9 jam 35 minit. Ni cara penolakan zaman sekolah rendah ada baca sebenarnya masa pentolak kan. Okey, jadi kenapa kita ambil 9 jam 35 minit sebagai jam? Kita ambil 10 jam. Okey, sebab bila parking kereta dekat shopping mall ke apa semua, lepas dia masa yang 91 minit pun dia dah kira 10 jam walaupun awak keluar 91 minit. Okey, dia tak kira. Dia lepas masa yang 9 jam dia akan terus kira, dia terus genapkan 10. Okey, dia tak ada bundakan ni baru bundakan 10 jam, tak ada. Okey, kalau awak keluar pukul 9 1 minit, awak akan terus kena charge 10 jam punya bayaran. Alright, faham? Okey, so kita tengok pembahagian jam ikut kadar jam, mengikut kadar So 10 jam. Okey, jadi kita listkanlah 10 jam. Lepas tu dia kata tadi 1 jam pertama atau sebahagian daripadanya, maknanya 0 hingga 1 kira 1 jam.
dia dah kira RM6 lah bayaran dia. Okey, jadi antara 2, 1 hingga 6. Okey, 1 hingga 6 je kan? Dia kira RM5. Jadi kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 jam. 5 apa panggil? 5 selang lah. 5 selang untuk setiap jam tu. Okey. Jadi kita tengok pula setiap jam yang seterusnya. Selepas jam ke-6 je kira RM3. Maknanya 6 hingga 7, 7 hingga 8, 8 hingga 9, 9 hingga 10. Okey, 4 jam. Okey, jadi 1 jam, 5 jam, 4 jam. Okey, kita terus kira lah jumlah bayaran macam mana, darab dengan nilai dia lah. Okey, untuk warna kuning ni adalah darab dengan 6, 1/6. Okey, 5 jam pula darab dengan 5. Okey, dan 4 jam pula darab dengan 3. Kita akan dapat jawapan jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh Encik Zamudin adalah RM43 untuk 10 jam yang dia dapati. Okey. Teruskan, nombor 2. Jumlah penduduk di Taman Gembira mengikut formula GT sama dengan 250 T kuasa 2 tambah T tambah 100 dengan keadaan T ialah bilangan tahun. Okay, T ialah bilangan tahun. Diberi jumlah penduduk di Taman Gembira pada 1 Januari 2012 ialah 25,000 orang. So, yang pertama dia suruh buat kesimpulan secara didaktif mengenai jumlah penduduk Taman Gembira pada 31 Disember 2016. Jadi, didaktif ni adalah nilai yang terperinci khusus kan, betul tak saya cakap tadi? Okey. Keyword dia ni adalah dia punya rumus formula lah kan. Lepas tu T ni adalah bilangan tahun. Jadi kita tengok dia suruh cari sehingga 2016. Jadi pertama sekali kita kena kira lah bilangan tahun. Daripada 2012 sampai 2016 berapa? 5 tahun. T dia adalah 5 tahun lah. Sebab T tadi kat atas sudah kata apa? T ialah bilangan tahun. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tahun lah kita kena kira. Masukkan dalam formula ni. Ganti T ke dalam GT. Okey, ganti je. Okey, masukkan nilai T. Mana ada T tu ganti dengan nilai 5. Masuk kalkulator dapat 32,500 orang. Jadi jumlah penduduk untuk tahun ke-5 ialah 32,500 orang. Okey, nampak senang kan? Tapi sebenarnya nampak macam tricky kan. Tapi bila kita buat, senang ni je ke? Macam tu. Tapi tak apa, improve. Okey. B. Pada tahun keberapakah penduduk Taman Gembira akan mencapai 77,500 orang. Okey, yang ni tadi dia minta, dia bagi T, dia suruh cari nilai orang. Sekarang ni dia bagi nilai orang, dia suruh cari nilai T pula. Okey. Jadi, ni rumus dia. Okey, ni bilangan. Okey. Jadi dia akan jadi GT sama dengan 77,500 orang. Gantikan je dalam formula macam tadi. Cuma kita masukkan dekat GT lah, bukan T sebab kita nak cari nilai tahun tu kan. Okay, so 77,500 sama dengan ni. Okay, ganti je. Lepas tu kita pindahkan 250 ni sebab kita nak jadikan T ni je. Pindahkan dapat 310. Okay, nak jadikan dia sebab dia dalam persamaan kuadratik kan. Okay, T kuasa 2 tambah T. Okay, pindahkan 310 ni ke sebelah. Daripada positif pindah sebelah akan jadi negatif. Baiklah, lepas tu simplify kan. Kita akan dapat T kuasa 2 tambah T tolak 210. Jadi ni tekan di kalkulator. Kalau awak tak nak guna cara yang awak belajar dulu masa susah-susah sikit, tekan di kalkulator. Kosong sama dengan T kuasa 2 tambah T tolak 210. T akan menjadi dapat dua nilai kan. Negatif 15 dengan 14. So, negatif 15 kita tak akan ambil sebab dalam tahun mana ada negatif 15? Undur negatif 15. Undur 15 tahun ke? Tak kan? Jadi kita akan ambil 14 tahun. Jadi penduduk Taman Gembira akan mencapai 77,500 orang pada tahun ke-14. Okay, next question. Bilangan kelahiran bayi di sebuah negara pada tahun 2014 ialah 536,100 bilangan kelahiran bayi dari tahun 2015 hingga tahun 2017 di negara tersebut membentuk satu pola seperti yang berikut. Okay, so ni nilai-nilai dia setiap tahun. Okay, dia suruh bina rumus. Jadi ni adalah keyword dia, bina rumus. Okay, so ini adalah daripada induktif sebab induktif kesimpulan dia mesti umum kan. Okay, jadi kita tengok selang-selang setiap nilai tu dia bagi. Daripada 2014 ke 2015 kita tolakkan, dia tolak 15,000. Okey, sama juga dari 2015 ke 2016 tolak 15,000. 2016 ke 2017 tolak 15,000. Bermaksud dia punya kadar tu adalah sama. Ni negatif 15,000. Okey. Jadi untuk rumus dia akan menjadi ada dua jawapan.
Okey, kita kena ambil nilai pertama sekali tau. Kalau melibatkan tolak dengan tambah ni, dia punya penaikan tu tolak dengan tambah kan. Kita kena ambil nilai pertama sekali 536100 ni tolak dengan 1500, nilai apa yang kita dia punya selang kelas tu lah. Nilai selang kelas tu. Okey. Jadi hint dia kalau tolak je kita akan tulis n tolak 1. Okey? 1 tu jadi n dia akan mula pada 1 2 3 4. Tetapi ada satu lagi jawapan. Okay, ini tak ada n tolak 1, dia ada n je. Tapi n dia bermula dengan kosong. Kalau awak masuk balik kira kan, try and error kira kan, memang awak akan dapat jawapan dia lah. Okay, so ni guna kosong. Alright. Lepas tu kita tengok soalan B. Sekiranya bilangan kelahiran bayi dalam negara tersebut mengikut pola seperti di atas bagi 5 tahun yang seterusnya, anggarkan bilangan bayi yang dilahirkan pada tahun 2021. Jadi 5 tahun seterusnya 2014 sehingga 2021. Kita kira berapa tahun? Yang merah ni adalah untuk jawapan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab N kita kena mula daripada 1. Jadi ada 8. Masukkan nilai N 8. Okey, settlekan, masukkan kereta, dapat jawapan 431 100. Okey. Teruskan yang kalau jawapan 2, awak pilih jawapan 2, awak kena mula daripada N kosong, bukan 1. Jadi kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, masukkan dalam persamaan, dia akan jadi 431 100. Macam tu je. Sama je, cuma berbeza sikit cara penyerahan. Okey. Okey, nombor 4. Rajah berikut merupakan tiga segitiga bersudut tegak. Okey, jadi nak kira awak kena formula bersudut tegak Toa Soca. Kalau saya lah Toa Soca. Okey, so sin 60. Okey, jadi ini anak panah dia sin kan, opposite dengan hypotenuse. So opposite hypotenuse dia akan jadi YZ. Okey, untuk cos 30 pula cah adjacent hypotenuse YZ juga. Okey, sama je. Sama juga dengan sin 40 opposite hypotenuse PR. Okey, 50 cah adjacent hypotenuse PR juga. Okey, next sin 20 opposite dengan hypotenuse Sohan. Okey, dengan 70 AC. Okey. Okey, itu je. Untuk ini senang je. Awak kena reflect je balik apa yang belajar dulu. B. Perhatikan hubungan antara sudut dengan nisbah fungsi sinus dan kosinus bagi setiap pasangan sudut di atas. Bina satu kesimpulan secara induktif bagi hubungan antara fungsi sin theta dengan fungsi cos 90 darjah tolak theta. Jadi ini macam mana? Kita kena tengok dia punya pola tu. Pola dia punya nilai sama je. Sin 60 akan dapat nilai YZ, cos 30 akan dapat YZ. Nilai yang sama. Okey, jadi nak suruh kita buat satu fungsi. Okey, kita boleh tengok, kita keluarkan dulu. Okey, 30 ni daripada sini. Okey, 90 ni tolak 60. Okey, nampak tak sama je semua. Jadi kita akan bentuk sin theta sama dengan cos 90 darjah tolak darjah pula theta. Silap. Tadi betul lah 90 darjah tolak theta kan. Okey, so ini adalah jawapan dia, sin theta. Sebab bila awak masukkan theta ni sama dengan berapa? 60. Okey, bila dah masukkan 60, awak akan dapat sin 60 cos 50 tolak 60 akan mendapat jawapan cos 30. Okey. C, last question. Okey, diberi sin 80 darjah sama dengan 0.9848. Berdasarkan kesimpulan induktif daripada soalan B di atas, nyatakan nilai cos 10 darjah. Okey, jadi masukkan je dah tadi nilai yang kita dapat tadi, dia suruh tengok kan. Sin theta sama dengan cos 90 darjah tolak theta. Okey, gantikan dia nak cos 10. Jadi kita masukkan nilai theta tadi 80 kan, sebab tadi 80. Okey, cos 90 tolak 80 akan dapat cos 10. Jadi bila sin 80 sama dengan 0.9848, maka cos 10 pun sama juga nilai dia. Okey, itu saja. Jadi ini untuk contoh soalan SPM bab 3. Sebab minggu lepas ada yang tanya tentang macam mana markah kan. Okey, saya adalah juga buat cari rujukan juga. Tapi Cikgu Zuraini kata sebabkan tahun awak ni tahun KSS yang baru, so kita tak tahu format sama ataupun tidaknya lepas. Jadi awak kena belajar, awak kena mahir dengan semua tajuk. Sebab awak adalah kira first batch yang akan hadapi benda-benda baru. Kita tak tahu lagi sebab dia tak ada contoh paper lagi. Tapi ini saya dapatlah daripada buku sekolah kedai buku lah kan. Saya tengok, tak tahulah betul ke tak kan, sebab saya tak rujuk dengan Cikgu Zuraini lagi. Tapi dia kata ini format baru mulai tahun 2021 lah. Tahun ni lah kan.
Jadi saya ambil je sebagai contoh untuk awak rujukan. Biasanya dia masuk dekat kertas satu, objektif lah 1 markah. Macam ni lah contoh-contoh soalan dia. Okay, ni pun contoh dia. Okay, kertas satu. Lepas tu kalau kertas dua macam ni lah, 3 markah, 2 markah, 3 markah, 1 markah. Nampak markah-markah dia. Dia macam satu soalan tu ada banyak-banyak banyak-banyak bab, bukan bab, banyak-banyak bab. Bab 3 tu ada tanya pasal akal, ada tanya pasal hujah, macam lah. Okay, so you have to be well prepared lah. Macam mana kan, nak macam mana. Kita target-target pun kalau tak keluar, susah juga kan. Baik kita try our best untuk fahamkan subjek tu. Okay, apa, okay, yang ni pula contoh dia jugalah, 1 markah, 2 markah. Ni yang di bahagian A saya rasa ni bahagian A, yang ni tadi bahagian B ke C gitulah. So B dengan C lagi banyak lah kan. Ni contoh-contoh je tau. Awak tak boleh rujuk 100% sebab takut kalau bersandarkan kepada rujukan ni saja, kita tak tahu SPM macam mana. Sebab batch awak batch pertama kan yang melalui SSM ni kan. Jadi mungkin ada perubahan. So kita kena jadi fleksibel lah. Okay, so itu saja untuk hari ini. Jadi sedihlah juga tak dapat jumpa awak secara atas talian. Tapi tak apa. Okay, kalau tiada halangan yang akan menghalangi kita untuk belajar matematik ni. Tiba. Okay, so untuk hari ini, maths may not teach us how to add love or subtract hate, but it gives us hope that every problem has a solution. Okay, that's all from me. Okay, itu sahaja dari saya. Maafkan salah silap saya sepanjang kelas kita hari ini. Jadi kalau ada soalan ke benda-benda sekecil-sekecil perkara pun awak rasa kurang faham, okay, jangan risau. Tanya je, okay? Sebab awak sedang belajar, okay? Tanya je, don't worry. Saya akan cuba sebaik mungkin untuk jawab persoalan awak. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.